Apa khabar cikgu-cikgu semua? Semoga masih tenang dalam proses pengajaran dalam talian anda. Kita telah gunakan Google Classroom dengan meluasnya disebabkan ia merupakan platform rasmi yang telah ditetapkan oleh KPM. Tapi jika anda memerlukan platform alternatif, salah satu platform yang saya sangat suka ialah Kelas Dojo, terutamanya kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah ataupun tadika. Sebab antara muka kelas dojo ni dia lebih menarik, lebih sesuai dengan kanak-kanak. Seperti mana yang tengah anda lihat sekarang lah. Yang paling bagus ialah kelas dojo ni ialah platform yang percuma. Tanpa perlu bayar, tanpa perlu tambah modal ke apa. Memang dia percuma. Pergi ke kelasdojo.com. Alright. Anda boleh sign up dulu kalau belum ada account. Dia ada teacher, parent, student, school leader. So dia ada banyak peringkat. So kalau parent nak daftar, kita boleh tambahkan parent ke dalam kelas kita. Untuk kita tambah sebagai teacher lah. Alright. Kalau guru besar ataupun pengetua nak ada account pun boleh, school leader. So dia boleh macam monitor semua kelas-kelas yang ada. Tapi sekarang kita sign up sebagai cikgu terlebih dahulu. So saya dah ada account. So saya dah masuk. Bila dah masuk, inilah paparan yang anda akan lihat. Dia ada demo kelas ni. Kalau kita ke demo kelas ni, kelas demo ni, demonstrasi ni, kita ada Beyonce, Denzel semua ni. Yang ni adalah avatar-avatar yang kita create untuk pelajar kita. Kita cuba buat kelas kita. Okay. Kita boleh namakan ikut nama kita lah. Kalau nak, kita boleh kata kelas 3A. Alright. Grade dia ada tadika, grade 1, grade 2, so kita 3, third grade. Sharing point. Kalau nak sharing only positive point, share all points with parent, don't share points with parent. Yang ni bagus sebab bila kita di kelas 7 ni, setiap aktiviti yang kita buat, kita boleh bagi point kepada pelajar. Dia macam ada unsur-unsur gamifikasi sikit yang kita boleh galakkan pelajar untuk mempunyai motivasi untuk belajar lah ataupun mengubah sesuatu tingkah laku mereka. Tapi kalau kita tak nak tunjuk semua, kita boleh share only positive points. Okay, create class. Okay, bila kita masuk ke dalam kelas ni masih kosong, dia ada beberapa cara untuk kita tambah pelajar. Sama ada pelajar kena buat account dulu, lepas tu kita tambahkan mereka masuk. Yang ni untuk pelajar-pelajar yang ada kontrol lah. Maksudnya mereka boleh daftarkan account sendiri. Kalau tak, kita boleh masukkan student secara manual kat bawah ni. Yang ni kalau kita nak tambah, kita kena cari pelajar yang daftar ada account. So maksudnya lepas pelajar daftar account tu, dia bagi dia punya nama. Lepas tu kita akan cari dalam ni lah. Yang ni dalam bakalan data kelas dojo yang didaftarkan. Kalau tak, kita boleh buat secara manual. Kita kalau ada dalam Excel, kita boleh import daripada Excel. Kalau tak, daripada Word ataupun type di bawah ni. Contohlah saya type di bawah ni. Di atas nama dia. Hakiman umpamanya. Okay, Siti Zulaika umpamanya. Vivian D umpama. Okay, saya contoh saja import. So, apabila kita dah masukkan secara manual nama-nama pelajar yang ada dalam kelas kita ni, sebenarnya pelajar masih tidak dapat login sebab mereka belum ada account. Maksudnya belum daftarkan account dalam kelas dojo. Apa kita boleh buat ialah senang. Lepas kita masukkan semua nama secara manual, contohlah ada 20 orang pelajar, kita masukkan semua dulu. Then, kita tekan kepada student login di atas ni. Dia ada dua jenis. Sama ada kita nak tunjuk arahan semasa kita dalam kelas ataupun di rumah. Sekarang kan semua di rumah. So, kita tekan yang ni. Okay. Apa yang akan berlaku ialah kita hanya perlu tekan share sini. And then yang ni lah yang kita akan sampaikan kepada si penjaga ataupun ibu bapa mereka. So, untuk login, just klik sahaja untuk masukkan ke dalam kelas ini. So, mereka boleh daftar secara mengikut nama dia lah. So, yang ni Ali punya. Yang ni saya punya lah. Okay. Yang ni Siti Zulaika punya. Setiap pelajar dia ada sign in dia sendiri. Kita boleh pass kepada penjaga ataupun ibu bapa. Kalau nak instruction, dia akan keluarkan instruction di sini. Nampak tak? So, bila dia ada arahan kepada ibu bapa macam mana nak masuk ke dalam kelas dojo itu. Kalau anda nak lebih kreatif ataupun lebih proaktif, boleh tekan atas ni, grade print out. Kelas dojo akan jana arahan untuk setiap pelajar. Contoh macam ni. Yang ni untuk Ali, yang ni untuk saya, yang ni untuk Vivian, semua ni. Lepas kita download ni, kita boleh pecahkan split satu-satu. Kita boleh split, contoh yang ni Ali. So, kita boleh hantar
PDF untuk Ali ni kepada ibu ataupun bapa dia ataupun penjaga mereka lah. So ada arahan macam mana nak masuk. So dia hanya perlu scan QR code. Ni salah satu lagi cara lah. Biasanya kita boleh print out, tapi sekarang kan susah nak print out. So kita boleh guna secara penghantaran melalui WhatsApp umpamanya. Okay. Bila pelajar dah login, kalau kita nak connectkan dia dengan ibu bapa dia, kita pun boleh. So maksudnya pelajar ada akaun dia sendiri, ibu bapa pun ada akaun sendiri. So dua-dua ada akaun, dia boleh sama. Kalau tak nak, ibu bapa pun boleh kontrol akaun pelajar tersebut. Tak ada masalah. Sebab kan kanak-kanak perlukan pengawasan penjaga juga. So lebih baik kalau penjaga yang uruskan. So apa yang menarik ialah dalam kelas dojo ni kita boleh tetapkan pelbagai aktiviti. Dan setiap aktiviti tu kita boleh bagi markah. Contoh yang ni. Contoh, kalau ada nak bagi markah, so hari ni dia work hard, kita pun bagi work hard. Saya pun bagi work hard. Nampak tak? Siti pun work hard. Okay. Vivian pun work hard. Okay. Nak bagi semua pun sekaligus, tekan whole class, bagi apa yang ada. Semua dapat markah. Nampak tak dalam kelas dojo ni, dia lebih menekankan kepada positif. Dia tak tekan sangat kepada unsur-unsur negatif ataupun hukuman umpamanya. Tapi kalau kita perlu juga untuk potong markah umpamanya untuk sesuatu perkara ataupun tingkah laku yang tidak baik, kita boleh tekan kat network ni, kita boleh tambah. Okay, kita tambah contoh did not submit assignment. Nak tulis bahasa Melayu pun boleh. Tidak hantar tugasan. So, contohlah kita bagi potong satu markah. Save. Okay. So, dia ada satu. So, bila kita balik kepada yang ni, bila dia tekan, kita panggil network, dia ada satu. So, kita boleh potong markah. Semua potong markah. Okay, macam tu. Kalau kita nak tambah kita punya skill pun boleh nak tambah. Contoh, jawab kuis dengan cepat. Contohnya. Okay, kita bagilah point sikit. 3 markah. Save. Okay. So, kita boleh tambah apa sahaja yang kita nak dalam ni. Mengikut kehendak guru. Kita nak guna bahasa Melayu boleh. Kalau nak edit yang sedia ada ni dalam bahasa Inggeris, kita nak tukar ke bahasa Melayu pun boleh. Kita ubah mengikut keperluan kita. So, contohlah hari ni, Siti sangat buat cekap. So, kita pun tekan sangat cekap. Kita bagilah tu. Boleh. Okay, ni antara cara kita nak kawal. Dalam kelas dojo ni pun dia ada pelbagai toolkit. Kita ada timer. Kita boleh set timer activity. Kalau kita buat dalam, umpamanya dalam kelas ataupun dalam live class melalui Google Meet semua tu. Kita boleh paparkan kelas dojo dalam Google Meet kita. Dalam toolkit pun ada random. Random ni kita boleh pick. Contoh kalau kita buat Google Meet, kita nak random kan, pilih siapa. Kita boleh pick again. So nak pilih. Okay, Ali jawab. Contoh dia ada random. Kalau ramai-ramai tu boleh lah. Dia ada group. Kita tetapkan berapa. Saya ada 4 orang dalam kelas ni. So tekan 2. Dia akan random. Kita akan pecahkan group pun boleh. Ni satu. Ada think pair share. Think pair share ialah kita bagi tugasan dia untuk fikir. Lepas tu pair. Lepas tu secara berpasangan. Lepas tu share kepada semua. Contoh kita tekan yang ni. So dia ada macam aktiviti untuk kita buat semasa kita bertemu dengan belajar secara live, contohnya melalui Google Meet lah. Okay. Music, kalau kita perlukan music, dia ada 2 music di sini, contoh fokus. Okay. Dia akan mainkan music. Tak ada isu hak cipta semua tu, sebab yang ni dalam kelas dojo. Okay, kita boleh mainkan music semasa buat aktiviti kan. Yang ni dalam kelas boleh, dalam kelas maya pun boleh. Okay, dia ada attendance. Kita boleh tetapkan attendance terus. Siapa yang hadir, siapa tak hadir. Yang ni merah maksudnya tak hadir. Yang ni hadir sekejap. Okay, ni hadir penuh. Okay, itulah dia ada kehadiran. Kita boleh save attendance. So macam mana kita nak tetapkan tugasan. Dia ada portfolio kat sini. So, jenis aktiviti yang dia boleh buat ialah create activity kat sini. Dia ada text, dia ada video. Kalau dia ada smartphone, dia boleh record video. Dia ada foto ataupun drawing. Contohlah saya tak nak drawing. Lukiskan pengalaman COVID anda. Contohlah. Okay. Lukisan.
So student bila dia dah masuk, dia akan nampak dalam paparan portfolio tu, dia akan keluar yang tugasan ni. So setiap pelajar dia akan ada portfolio sendiri. Kalau kita klik pada nama ni, 4 orang yang saya ada ni, contoh dia ada portfolio. So kalau dia dah lengkapkan aktiviti ni, dia akan keluar dalam portfolio dia lah. And then contohlah kalau dia hantar melalui medium lain, contoh WhatsApp, sebab dia tidak dapat masuk ke kelas dojo, kita boleh klik nama dia and then kita boleh wakilkan dia untuk upload. Okay, ataupun penjaga pun boleh masuk and upload mana-mana. So yang ni kelas dojo, kelas story pun ada. Kalau kita ada macam ni, macam newsfeed sikit, kita boleh macam borak-borak, kita boleh buat pengumuman kat sini lah, kelas story. Private message, kita boleh message kepada pelajar ataupun message kepada penjaga pelajar. Nampak tak? Okay. Dia ada parent tu. So kita boleh invite parent. So yang bagus ialah dalam kelas dojo ni, dia ada kawalan untuk view parent and then kawalan untuk pelajar. So nampak tak atas ni saya ada 4 pelajar tapi 0 parent. So kalau saya tambahkan semua penjaga ke dalam ni, penjaga pun boleh tengok apa yang sedang kita lakukan bersama-sama. Okay. So inilah kelas dojo, anda boleh cuba. Kalau perlukan idea, just klik big idea kat sini. Kat big idea ni banyak cadangan-cadangan idea yang kita boleh gunakan dengan kelas dojo dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar, khususnya di peringkat pendidikan awal kan, seperti tadika, darjah 1 sampai darjah 3, even di peringkat sekolah menengah pun boleh guna kalau nak. Antara soalan yang saya selalu dapat tentang kelas dojo daripada pelajar ialah, bolehkah mereka tukar avatar ni? Boleh sebenarnya. Mereka perlu login dululah ke akaun tersebut and then pilih avatar yang sesuai melalui akaun mereka lah. Tetapi kalau mereka gunakan app, mereka hanya boleh pilih yang sedia ada. Kalau guna yang website ni, yang sekarang ni, boleh edit-edit ataupun create avatar sendiri. Untuk app pula, Kelas Dojo ada di dalam iOS dan juga Play Store, so boleh download. So dia ada dua, kita boleh guna versi app dan juga versi website. Versi app pun sangat senang digunakan, so boleh cuba. So itu sahaja.